Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai rakan-rakan semua. Dalam video pada kali ini, kami akan membentangkan analisis kes tuntutan ganti rugi kerana putus tunang. Saya, Raja Nur Syahira binti Raja Azhar, bersama dengan sahabat saya, Ammar bin Muhammad Suhaimi serta Nur Keratu Aini binti Muhammad Nazri. Di dalam tajuk ini, kami akan memfokuskan 5 perkara penting, iaitu berkenaan dengan definisi pertunangan dan pembatalan pertunangan, hukum memutuskan pertunangan, peruntukan putus tunang dalam enamen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan serta analisa kes-kes yang berkaitan. Seterusnya, mari kita lihat topik 1 berkenaan dengan definisi tunang dan putus tunang. Pertunangan menurut Islam ialah mengenal pasti akhlak dan sifat pasangan sebelum diadakan akad nikah. Seterusnya, dapat membantu dalam menguatkan hubungan cinta serta mempersiapkan diri. Manakala putus tunang pula bermaksud keengganan berkahwin oleh salah satu pihak atau kedua-dua pihak selepas berlangsungnya suatu ikatan pertunangan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada hukum memutuskan pertunangan dari sudut 4 mazhab mengenai tuntutan semula hadiah pertunangan tersebut daripada kesan putus tunang tersebut. Okey. Kita dapat lihat di Malaysia telah menjadi satu kelaziman bagi kedua-dua belah pihak untuk saling bertukar-tukar hadiah di dalam majlis pertunangan. Sebagai contoh, kita boleh ambil bertukar cincin, pakaian, lepas tu pemanis mulut ataupun kek lah. Okey, seterusnya kita namun apa yang menjadi tanya-tanya apabila berlakunya pembatalan pertunangan, adakah hadiah hantaran yang telah bertukar milik itu boleh diminta kembali kepada atau tidak? Tidak kira pembatalan pertunangan itu sama ada daripada pihak lelaki maupun pihak perempuan. Okey, kita akan bahas apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Maliki dan Hanbali. Okey. Pendapat yang pertama menurut Imam mazhab Hanafi dan Zahiri, mereka bersependapat bahawa harus menarik semula hantaran pertunangan tersebut kerana hadiah yang diberikan itu merupakan mengambil daripada hukum hibah, iaitu barang setiap perkara yang telah menghalang hibah daripada pulangkan perkara yang sama juga akan menghalang hak pengulangan semula hadiah hantaran pertunangan. Sekiranya hadiah pertunangan yang diberikan masih kekal dan wujud ayannya, maka di sini menjadi kewajipan barang tersebut dipulangkan semula, ataupun jikalau hadiah hantaran pertunangan itu rosak dan digunakan tidak wujud lagi, maka tidak perlulah dikembalikan kepada si pemberi. Okey. Pendapat kedua iaitu mazhab Maliki dan Hanafi. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki, mereka bersependapat bahawa tidak ada mana-mana pihak berhak untuk mengambil semula hadiah pemberian pertunangan, sama ada wujud ayin ataupun tidak. Okey. Ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan bahawa hibah tidak boleh dituntut semula setelah telah diterima oleh pihak yang menerima. Hal ini kerana penerimaan hibah itu sendiri telah menghalang daripada hibah itu dituntut semula. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendapat ketiga iaitu mazhab Syafi'i dan Hanbali. Okey, mazhab Syafi'i dan Hanbali dia kata apa? Mereka bersependapat mengatakan bahawa pihak lelaki tidak berhak untuk meminta semula hadiah hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan. Hakikatnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka menyatakan bahawa tidak boleh ditarik balik menaikkan hibah seorang bapa kepada anaknya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu daripada Umar, Rasulullah berkata, tidak boleh seorang yang telah memberikan sesuatu lalu meminta kembali barangnya kecuali seorang ayah terhadap anaknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendapat mazhab Maliki.
Okay, dalam mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki bersependapat menyatakan bahawa harus untuk meminta semula pemberian hadiah pertunangan dan mengambil pendekatan bagi membezakan di antara pembatalan pertunangan berpunca daripada pihak lelaki sendiri ataupun pihak perempuan. Makna kata bila sesuatu pembatalan pertunangan itu berpunca daripada pihak perempuan, maka wajar pemberian hadiah itu diberikan semula kepada pihak lelaki. Kemudian sebaliknya lah, jika satu pembatalan pertunangan itu telah berpunca daripada pihak lelaki, maka pemberian tersebut menjadi hak mutlak kepada pihak perempuan. Pendapat ulama mazhab Maliki ini telah dikuatkan lagi ataupun disokong dengan hadis yang diriwayatkan oleh Salim bahawa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa barang siapa yang memberikan hadiah, maka dia tetap lebih layak, lebih berhak terhadap barangnya selama sebelum mendapat kepulangannya. Okey, seterusnya kita tengok kepada peruntukan putus tunang dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 23. Okey, dalam enakmen ini kita boleh lihat dalam seksyen 15 enakmen enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor 23 yang memperuntukkan bahawa jika seseorang itu telah mengikat sesuatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan ataupun secara tulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seseorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi tanpa apa-apa sebab yang sah, manakala pihak yang satu lagi telah bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkin janji itu adalah bertanggungan memulangkan pemberian pertunangan jika ada atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati, atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam mahkamah. So, seksyen 15 ini telah memberi satu kuasa kepada pihak-pihak yang telah dimungkiri janji untuk membuat tuntutan ganti rugi pertunangan yang telah dibelanjakan dalam majlis pertunangan tersebut. Makna kata di sini, sekiranya pihak lelaki telah membuat keputusan untuk membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak wanita bolehlah untuk membuat satu tindakan mahkamah bagi menuntut ganti rugi akibat persediaan yang telah diambil oleh pihak wanita tersebut. Okey, dalam topik 4 kita akan menyentuh tentang elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dalam tuntutan ganti rugi pertunangan. Okey, basically dalam tajuk ini kita akan membahaskan tentang bagaimana sesuatu pertunangan yang batal itu boleh dituntut di mahkamah. So pada mulanya kita akan tengok dalam tajuk elemen-elemen yang perlu dilengkapi ataupun wujudnya elemen-elemen ini untuk membolehkan kita meneruskan proceeding di mahkamah. Yang pertamanya, kita mestilah ada satu ikatan pertunangan yang mengikut syarak. Kemudian ikatan tersebut mestilah secara lisan ataupun secara bertulis. Kemudian yang ketiga ialah secara bersendirian atau melalui seseorang perantaraan. Dan yang keempat, kemudiannya satu pihak itu enggan berkahwin dengan pihak yang satu lain dan yang kelima ialah tanpa dengan apa-apa yang sebab yang munasabah ataupun tanpa sebab yang sah kenapa dia hendak kahwin, dia hendak memutuskan pertunangan tersebut. And then yang terakhir ialah pihak yang satu lagi bersetuju untuk berkahwin dengannya. So elemen-elemen ini akan ditengok oleh mahkamah dalam menentukan sama ada boleh tuntut ataupun tidak boleh tuntut. Kemudiannya kita pergi kepada remedi. Okey, apa yang maksudkan dengan remedi ni? Remedi ni ialah satu benda ataupun satu kita boleh katakan satu asbab ataupun faktor-faktor yang memungkinkan lagi ganti rugi pertunangan itu boleh dituntut di mahkamah. Yang pertamanya ialah kita mesti ada pihak yang mungkir bertanggungan memulangkan pemberian pertunangan tersebut. Maksudnya di sini
Kalau si A dia membatalkan pertunangan, maka dia perlulah dia yang menjadi pihak yang mungkir itu. Kemudian yang kedua, dalam satu majlis pertunangan tu mestilah wujud satu pemberian wang yang telah dibelanjakan. Okey, yang ketiga ialah boleh dituntut melalui tindakan di dalam mahkamah. So maksudnya di sini pihak mahkamah akan menilai dari segala aspek sebelum menjatuhkan hukum sama ada boleh membuat tuntutan ataupun tidak dalam satu pembatalan dalam satu pertunangan yang telah dibatalkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukrata Aini binti Muhammad Nazri, nombor matrik P107788 akan menerangkan mengenai analisis kes tuntutan ganti rugi kesan daripada putus pertunangan. Namun dasarkan tajuk yang diberi, kami akan memfokuskan kes Muhammad Azla bin Haji Kamaruddin lawan Mokhtar bin Hashim and Ana berdasarkan tajuk artikel kami iaitu analisis kes ganti rugi kerana putus tunang. Okey, kita teruskan kepada fakta kes tersebut. Plaintiff adalah merupakan bekas tunang kepada Siti Masrina binti Mokhtar. Defendant pertama dan kedua adalah Mokhtar bin Hashim, iaitu ayah kepada defendant kedua yang merupakan wali mujbir. Okey, di dalam kes ini plaintiff dan defendant kedua telah melangsungkan majlis pertunangan bertarikh pada 14 April 1996 bertempat di kediaman rasmi defendant pertama. Semasa berlangsungnya majlis pertunangan tersebut, plaintiff dikatakan telah menyerahkan kepada defendant kedua hantaran sebanyak RM10,000 RM50 dan kedua pihak telah berbincang dan bersetuju dan telah menetapkan tarikh pernikahan pada 18 Mei 1996 dan bersanding pada 19 Jun 1996. Di dalam kes ini, pihak si perempuan iaitu defendant kedua dan di dalam tindakan ini telah mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan pertunangan. Alasan yang diberikan kerana plaintiff telah membuat tuduhan ke atas defendant kedua tidak suci lagi, seolah-olah membuat perumpamaan defendant kedua ibarat kelapa telah ditebuk tupai. Okey, plaintiff dikatakan telah membuat tuntutan ganti rugi ke atas tindakan yang dibuat oleh defendant kedua. Plaintiff juga telah mendakwa defendant pertama iaitu bapa kepada defendant kedua yang dikatakan telah berjanji akan membayar semula bayaran pertunangan sebanyak 2 kali ganda sekiranya defendant kedua menarik diri daripada meneruskan perkahwinan tersebut. Defendant pertama sekali lagi membuat pengakuan di rumah kediaman plaintiff akan membayar semula 2 kali ganda semasa malam perbincangan, sewaktu defendant kedua membuat keputusan tidak mahu berkahwin dengan plaintiff. Defendant pertama telah menafikan dengan sekeras-kerasnya dakwaan yang dibuat oleh plaintiff bahawa beliau ada berjanji untuk membayar semula hantaran tersebut sebanyak 2 kali ganda sekiranya anak beliau yang mengambil tindakan dan memutuskan ikatan pertunangan. Jadi dalam kes ini antara isu-isu yang menjadi pertikaian yang pertama iaitu sama ada mahkamah mempunyai bidang kuasa ataupun locus standi bagi mendengar sebarang tuntutan yang telah dibuat oleh pihak plaintiff dalam tindakan ini. Yang kedua, sama ada pihak yang memutuskan pertunangan iaitu daripada pihak plaintiff sendiri ataupun defendant pertama ataupun defendant kedua ataupun kedua-dua pihak defendant yang bersetuju mengambil tindakan untuk memutuskan ikatan pertunangan secara bersama. Yang ketiga, sama ada plaintiff dibenarkan membuat sebarang tuntutan ganti rugi am disebabkan putus tunang kerana menanggung malu akibat kesan pembatalan pertunangan tersebut. Jadi mahkamah telah membuat keputusan setelah meneliti segala keterangan kedua-dua pihak, baik di pihak plaintiff ataupun pihak defendant pertama serta defendant kedua, dan juga mengambil kira permohonan dan dokumen-dokumen yang telah dikemukakan. Mahkamah telah berpuas hati dan memerintahkan seperti mana yang berikut setelah merujuk kepada hukum-hukum syarak dan peruntukan-peruntukan undang-undang yang berkaitan. Dan antaranya ialah yang pertama, mahkamah
Yang Mulia telah meluluskan permohonan plaintiff dan memerintahkan defendant pertama dan kedua membayar semula kepada plaintiff sebanyak 2 kali ganda daripada jumlah hantaran bersamaan RM22,500. Setelah dikecualikan perkara nombor 2, 3 dan 9, 12B/I penyata tuntutan iaitu bayaran kenduri, tempat kemah dan cincin tanda. Yang kedua, mahkamah telah menolak permohonan plaintiff iaitu tuntutan ganti rugi am disebabkan terpaksa menanggung malu akibat putus tunang sebanyak RM50,000. Kerana dari segi tuntutan ganti rugi am itu tiada peruntukan khusus sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang. Yang ketiga pula, mahkamah telah memutuskan menolak segala tuntutan balas yang dibuat oleh defendant kerana mengambil kira defendant kedua yang memutuskan ikatan pertunangan dan defendant pertama merestui tindakan yang dibuat oleh defendant kedua. Yang keempat pula, sebarang kos adalah di bawah tanggungan pihak masing-masing, baik di pihak plaintiff ataupun pihak defendant. Kita pergi pula ke alasan penghakiman. Jika dilihat berdasarkan peruntukan undang-undang iaitu Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, enakmen ini adalah terpakai kepada semua yang beragama Islam yang tinggal di negeri Selangor dan bagi yang bermasakin dalam negeri Selangor tetapi tinggal di luar negeri Selangor. Jadi plaintiff, defendant pertama dan defendant kedua di dalam kes ini tinggal di negeri Johor, yang mana plaintiff beralamat di Kampung Sungai Mucu, Batu 13 Hulu Langat, manakala defendant pertama dan kedua beralamat di nombor 2051 Jalan Permata, Taman Permata, Ulu Kelang, Kuala Lumpur dalam daerah Gombak, negeri Selangor. Seksyen 43/2/B Undang-Undang Pentadbiran Perundangan Islam Selangor sendiri telah memperuntukkan bidang kuasa mal bagi mendengar dan memutuskan segala tindakan serta prosiding. Yang mana Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa bagi mendengar dan memutuskan sebarang jumlah ataupun nilaian ataupun isu yang dipertikaikan yang tidak melebihi RM100,000. Jadi jika kita lihat dalam kes ini, Mahkamah Yang Mulia mempunyai bidang kuasa bagi mendengar dan memutuskan tuntutan plaintiff memandangkan pihak-pihak berkaitan tinggal di dalam negeri Selangor. Tuntutan yang dibuat oleh plaintiff juga adalah di bawah RM100,000 iaitu sebanyak 10,050 dan 50,000 tuntutan ganti rugi disebabkan menanggung malu kerana putusnya ikatan pertunangan. Di dalam kes ini, mahkamah telah membenarkan dan memberikan kehakiman yang sewajarnya. Pihak-pihak defendant yang dikatakan telah gagal memberikan bukti-bukti yang kukuh bahawa isu putus pertunangan ini, ikatan pertunangan ini telah membuktikan bahawa defendant kedua berada dalam situasi keterpaksaan dan merasakan terhina dengan sikap keluarga plaintiff yang membuat tuduhan ke atas defendant kedua bahawa defendant kedua itu tidak suci lagi. Seolah-olah ibarat peribahasa kelapa telah ditebuk tupai. Pihak defendant juga dikatakan telah menidakkan dakwaan sebagaimana tuduhan yang dibuat oleh plaintiff bahawa bayaran sebanyak 2 kali ganda akan diberikan sekiranya pihak perempuan sendiri yang memutuskan pertunangan, dan segala pemberian hadiah pertunangan yang diberikan plaintiff tidak akan dikembalikan semula serta kekal menjadi hak milik mutlak defendant kedua sekiranya pihak lelaki yang memutuskan pertunangan. Tetapi dalam kes ini, defendant pertama yang merestui keputusan defendant kedua untuk memutuskan pertunangan, bahkan defendant pertama dan kedua langsung tidak membuktikan bahawa terdapatnya unsur-unsur ugutan daripada pihak plaintiff sehingga defendant kedua sendiri dalam keadaan ketakutan membuat keputusan yang terbaik bagi mengelakkan putusnya ikatan pertunangan. Dalam kes ini juga mahkamah berpendapat tekanan dan hinaan merupakan suatu perasaan di dalam lubuk hati seseorang, jadi mahkamah tidak boleh memutuskan ataupun menjatuhkan hukuman bagi perkara yang tersembunyi serta tiada di dalam peruntukan undang-undang. Jadi mahkamah telah menolak permohonan ganti rugi am seperti mana yang dituntut oleh pihak plaintiff sebanyak RM50,000 kerana malu dan terhina disebabkan terputusnya ikatan pertunangan. Berdasarkan pendapat kami, rentetan daripada kes Muhammad Azlam bin Haji Kamaruddin lawan Mokhtar bin Hashim et al. Perjanjian pertunangan yang bertarikh pada 14 April 1996 telah pun dibatalkan dan akad nikah yang sepatutnya berjalan pada 18 Mei 1996 tidak dapat berlangsung setelah
Perbicaraan telah dibuat di rumah keluarga angkat plaintif bertarikh pada 6 Mei 1996. Okay, jika kita rujuk yang anak At-Talibin, muka surat 405 juzuk 2 yang bermaksud jika meminang akan seseorang perempuan dan dia menyerahkan sesuatu dengan tidak berlafaz kepada perempuan dan dia tidak berlafaz kepada perempuan itu satu harta sebelum akad nikah dan pemberian itu dikosot-kosotkan sedekah kemudian terjadi tolak pinangan itu daripadanya atau daripada lelaki dikembalikan barang-barang yang dikembalikan itu. Okay, berdasar pemahaman kami sudah jelas sesuatu pemberian yang telah dibuat akan diserahkan semasa pemberian tersebut. Jadi sekiranya perjanjian itu gagal diteruskan, maka segala bentuk pemberian perlu diserahkan semula berdasarkan perjanjian yang dibuat. Jadi saya berpendapat defendant kedua yang telah memutuskan ikatan tersebut, bapa defendant kedua pula iaitu selaku defendant pertama dalam tindakan ini pula merestui tindakan defendant kedua untuk memutuskan ikatan pertunangan. Jadi kami berpendapat pihak plaintiff sememangnya berhak dan layak untuk menuntut semula pemberian yang telah diberikan serta tuntutan hantaran sebanyak 2 kali ganda daripada hantaran yang diberikan sebelum ini sebanyak RM22,500. Dan secara kesimpulannya, setelah kami meneliti dan mengkaji mengenai isu pembatalan pertunangan antara pihak-pihak tersebut dan merujuk undang-undang di Malaysia iaitu perundangan syariah dan undang-undang keluarga Islam yang telah mengetengahkan peruntukan yang sedia ada bagi pihak-pihak yang menuntut ganti rugi kesan daripada pembatalan pertunangan, pihak-pihak yang terkesan boleh menggunakan mahkamah sebagai instrumen ataupun sumber utama dalam membuat mekanisme utama dalam membuat sebarang tuntutan ganti rugi, sebagai contohnya ganti rugi pembatalan pertunangan. Namun pihak yang berautoriti perlu meneliti serta mentafsir terlebih dahulu punca berlakunya sesebuah pembatalan pertunangan dan bukanlah semata-mata melihat kepada punca pembatalan pertunangan semata-mata. Kami juga dapat melihat sejauh mana keseragaman undang-undang keluarga Islam di Malaysia dengan perundangan syariah dengan mengambil pendapat fuqaha contemporary. Sebagai contohnya pendapat Abu Zahrah yang berpendapat tuntutan ganti rugi hanya melibatkan kebendaan sahaja. Seterusnya isu ganti rugi melibatkan putus tunang perlu dilihat secara menyeluruh, bukan sahaja melibatkan persediaan perkahwinan sahaja, bahkan termasuk sebarang syarat yang dipersetujui pihak lelaki dan perempuan dalam melangsungkan sebuah ikatan perkahwinan tersebut. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.